Tambah orang hari ni tuan-tuan, seinci tanah kalau tuan-tuan halal orang buat kebajikan, tuan-tuan dapat pahala. Kita bab-bab tanah sikit tuan-tuan. Tapi orang hari ni tuan-tuan, dia kadang-kadang buat renovation rumah, tanah dia sikit lah. Kan-kan gerai lah. Lajak masuk tanah orang. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Takut benda macam ni ya, penyebab kita tak selamat. Tu. Macam saya kata tadi ya, motong getah 2 lirai lah. Balas kutik tu 10 lirai. Dia punya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran kama amara. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسير ولا تعسر. اللهم رب تمين بالخير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama kali marilah sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberikan nikmat, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Inna Nabiyil Kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian 40 hadis penawar hati yang sekian lama kita tangguh, setahunan Jadi insyaAllah kita muka surat 19. Muka surat 19, hadis yang keempat. Yakni tajuknya mengambil, merompak, mencuri. Merompak tu kasar sangat. Mengambil, tulis itu mengambil. Mengambil sebilah kayu siwak sudah boleh membawa masuk neraka. Ambil hak orang, bahasa mudah. Bahasa kita, ambil hak orang. An Abi Umamah Iyas ibni Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa amrin muslimin biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana sayyi'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban minan arak. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yawmul Khaybar aqbala nafar min ashabihi al-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanu shahidun wa fulanu shahidun hatta mar'u ala rajulin
faqalu fulanu syahidun faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu fin nari fi burdatin ghalaha aw aba'atin rawahu Muslim aw aba'ati. Daripada Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpah, yakni mengambil secara paksa atau merompak. Sumpah ni dia ambil secara paksa ataupun secara rompak, yakni secara kawan tu tak rela menyerahkan kepada kita. Maka Allah Ta'ala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sedikit? Nabi SAW menjawab, walaupun hanya sebilah kayu arak. Yakni kayu arak ni apa dia? Kayu miswak, kayu sugi. Kayu sugi ada dua jenis. Satu jenis pokok zaitun. Pokok zaitun tu kayu dia pahit berdengu. Hak kecil manis elok telah pokok tu. Dan satu lagi hak kita duk guna biasa batang putih tu, panggil pokok pak lah. Walaupun sebilah kayu. Dalam hadis yang lain pula, nak abang pada kita, saya nak baca ringkas aja. Malam ni nak kena habis awal. Saya malam ni nak kena balik Kedah di sini lah. Nak perhabis tu pun tak apa malam ni satu kitab. Tu dia. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Umar sebut apa dia? Setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat. Sekejap saya cerita lebih detail. Nabi SAW datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid. Sehinggalah akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi kita bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya dilihatkan dimasukkan dalam api neraka kerana menyembunyikan selembar selendang. Dia tulis itu ragu-ragu perawi hadis ni pun. Tak apalah. Selembar baju, tak ada sama. Dia ragu-ragu ni bukan apa. Sat kata selendang, sat kata baju, sat kata kain. Bahasa kita ni ambil inilah. Selendang ke baju ke apa boleh. Daripada harta rampasan. Jadi, hadis ni dia nak abang pada kita apa dia? Disebabkan kita mengambil hak milik orang lain walaupun kayu. Kayu tak ada makna apa pun. Satu hari Nabi SAW bermimpi ada satu orang hambanya. Hamba apa? Kita. Hamba-hambanya. Hamba-hamba ni apa dia? Bermimpi, dia mimpi hamba Allah ni baik, bagus. Tapi dia mati masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia mengambil hak milik orang lain. Antaranya yang ni ya. Kata saya nak kenal sahabat, apa dia sebut kepada kita daripada Abu Umamah, dia sebut apa dia? Barang siapa mengambil hak milik orang Islam, lebih-lebih lagi orang Islam. Sesama kita ni. Ni dia ikut dan dia dah. Sampai-sampai surau dia main pakai kasut surau selipar koyak. Dia tengok selipar orang lawa, dia balas tu buat balik orang jam. Yang syoknya balas tu kena selipar ustaz pula tu. Ustaz tu sumpah seranah gila. Jangan ambil hak orang. Hatta sekalipun gigi kita tersekat dengan barang-barang. Kalau kita makan daging, kadang-kadang daging tu terlekat di celah-celahan gigi dah. Ada tak makan daging lekat jelah gigi sini? Tak ada kau kemah gigi tentang memang rapi ya. Mesti ada lekat daging. Jadi nak colek buang daging tu mesti cari lidi. Cari pusing kiri kanan depan bawah tak ada. Dia tengok-tengok ada pokok nyok depan rumah jiran dia. Kawan pergi retah pokok nyok tu dia colek gigi dia. Minta idea nak? Tak minta. Bimbang. Jadi bimbang mana? Takut masuk neraka sebab tu ya. Berlaku tak? Berlaku. Satu orang hamba Allah, dia jual kayu api.
Dia jual kayu api dekat satu orang kaya. Orang kaya ni sombong sungguh. Sombong sungguh. Nah, banyak duit pakai lempak-lempak lah. Dia habaq kat orang jual kayu api, dia kata, ni duit hampir hantar rumah aku kayu api. Orang ni pun dia kata, celaka orang bagi duit aku ni ya. Kau marah kawan jenis lempak ya. Kawan pun dengan secara tak redha ya, dia usung kayu api tu berjalan nyo nak pergi hantar. Dah satu pasal rumah atas bukit pula, jalan kaki. Tidak-tidak posisi belakang balik ni ya. Kawan sambil-sambil duk main, orang kata sambil nak berjalan tu, gigi lekat menatang menama pun tak tahu. Nak colek gigi tak ada. Dia ambil sikit kayu api kawan tu, dia rulah sikit lah. Orang sini orang panggil bah, orang Kedah dia panggil rulah. Ini panggil bah. Ni payah nak translate ni. Dia ambil sikit ya. Dia buat colek gigi. Sampai depan rumah orang kaya tu, dia tak gigi, dia belah balik. Sedangkan kayu tadi dah jadi harta kawan tu dah. Sebab apa? Sebab dia dah akad jual beli dah. Dia ambil sikit, dia colek gigi, dia pergi letak kayu, dia betah balik. Lupa nak minta, bukan lupa, tak minta izin. Tiba-tiba saat dia mati, nampak dia dalam neraka. Sebab apa? Sebab dia mengambil hak orang lain tanpa keizinan. Jadi hak kita ni kena cek balik lah, duk ambil harta orang banyak. Tambah hari ni pun ambil harta orang macam-macam, menzalimi orang, dunia lah. Dunia lah. Sama ada mengambil secara paksa ataupun merompak, mencuri. Merompak, mencuri. Lah musila ni jenis masuk rumah orang. Mencuri hari ni, zaman hari ni skamer. Skamer hari ni guna telefonnya, dia kata makcik ada hutang dengan ni sekian-sekian. Kawan pun tercengang, aku tak pernah ada akaun bank apa pun dia tahu jam. Kenapa pula orang kampung tuan? Allah. Bank main gempak dia tadi lah. Ni kami nak hantar polis pergi tangkap makcik tak bayar. Kawan tu mengelupak terus kat rumah. Dia telefon kita, ustaz tolonglah ustaz rawat lah makcik ni, bank polis nak main tangkap apa dia lah. Lah dunia lah. Hari ni orang, tapi ingat, kekayaan secara penipuan, kekayaan kita dapat duit secara yang tidak halal, maka banyak mana sekalipun duit yang kita dapat tidak akan rasa cukup. Kayalah macam mana pun tidak akan rasa cukup. Jadi kita ni kena mengaji baru kita kenal mana yang elok, mana yang tak elok. Kita kena mengaji bab fiqh tauhid tasawuf supaya kita dapat jaga diri kita daripada makan benda yang haram. Ni dak dia pulung pergi mengaji hadis doa tak doa jam terus. Dia pulung pergi mengaji hadis doa tak doa tuan-tuan. Ada satu orang hamba Allah tu, dia kira jumpa dengan saya hadis doa jam. Saya pula jenis bagi amalan. Dia kata ustaz tu asyik buat keluar hadis doa, dia kata jam tu hitam. Alim tak? Pandai tak? Pandai. Bab hadis dia tahu. Hadis ni doa, hadis ni sahih, hadis ni tak ni elok, dia tahu. Tapi cuba tanya hukum makan fiqh. Kita kencing berak kita lepas tak lagi? Kencing berak pun tak lepas lagi. Tapi kod lain kita boleh belajar. Ada tak? Ada. Pak Long ni pun satu hari dia pening lagu mana tu lah. Minum ketum ke apa, Wallahualam lah. Dia main tanya, dia kata ustaz saya pening lah. Tu dia duk bid'ah kita, dia main tanya kita ke? Nak tanya lah sikit ustaz, awak, bini saya keluar darah lebih pada 16 hari dah. Darah apa orang panggil? Dia kata, saya pergi tanya kawan saya, dia pun kata darah istikharah. Tu dia. Sini tak tahu lah kok orang taman intan dia panggil darah istikharah, Wallahualam lah. Darah apa balong? Darah istikharah. Saya pun terfikir sekejenak. Darah istikharah nak Pak Long ni mana ni? Saya bang kat Pak Long bukan darah istikharah, istihadah kot. Tak, istikharah. Ustaz pun bodoh dia kata, tu dia. Dia balong kat atas ni. Orang suruh mengaji dulu, hak wajib pada dia. Ilmu fardu ain, fiqh, tauhid, tasawuf. Biar hubungan kita dengan Allah terjaga. Ni tak mengaji ustaz ni bawa main dalil tak kena, ustaz ni tak ada dalil mengajak. Mana dalil kami nak beramai? Tu dia dunia lah. Ada tak? Ada. Tambah kita baca bab hadis lagu ni. Saya kita tanya dalil tu mana? Jam kita. Bayar kita ni orang awam tak perlu dalil-dalil lah bahasa kita. Sebab apa? Kita buat nak tahu sah dengan batal ke tidak. Ustaz, semayang saya macam ni batal tak? Ni Pak Long ni yang tanya saya sakit hati tuan. Dia duk kata kita bid'ah. Dia main tanya, dah itu tanya darah istikharah ke darah istihadah. Main tanya pula, ustaz saya nak tanya lagi lah, pening sikit dia kata, baru ni semayang lohok.
Tengah duk tahiyat dah, baca tahiyat dah. Sampai dekat innaka hamid dah. Telu sampai dekat hamid terkentut, tak ada nak sebut majid, sah tak sembahyang dia? Tuan-tuan nak jawab apa? Kalau tuan-tuan nak jawab apa? Dia kata, Pak Long, mana nak sah sembahyang tu kena bagi salam. Takkan tak boleh ikut hamid dengan majid duduk sebelah ya? Tu dia. Dia dah buat apa lah, tuan-tuan? Tu kata dia, orang suruh mengaji kot lain, dia pergi mengaji kot lain. Bayar kita ni, lagi mana benda tu memperolehi ganjaran di sisi Allah. Benda tu ada pahala. Benda tu kalau kita buat, dapat mengampuni dosa kita. Tak perlulah kita nak bertanyakan dalil daripada mana kita dapat dan sebagainya. Nah, ni sikit-sikit tanya dalil. Baca kunut, tanya dalil. Baca doa kunut, mana dalil baca doa kunut? Mana dalil baca doa kunut? Jam. Dah kita dah malas baca dah. Dia kata lagu tu pakai tak baca dah. Tu pun ramai hari ni orang tak mau baca doa kunut. Jaga-jaga dunia lah. Kita ni dah lemah. Lemah daripada dia. Lemah dari segi amalan kita. Apatah lagi dari segi ilmuan. Lemah dari segi amalan. Buat nu sikit bid'ah, buat ni baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Esok nak masuk esok dipanggil timbang di padang mahsyar, malaikat tanya, "Hei si fulan, hang buat apa?" "Aku ambil hak orang." Macam ni ya. Jalan neraka. Si fulan hang buat apa? "Aku kebah buah pelam depan rumah orang." Masuk neraka. Tanya orang tiga, "Si fulan hang buat apa?" "Baca Yasin malam Jumaat." Dah kita jam. Masuk neraka ke ah? Jam pening kat malaikat pun. Jadi dunia lah. Orang suruh mengaji kat lain. Orang suruh mengaji yang lebih, orang kata lebih perlu ilmu fardu ain yang wajib atas kita. Ilmu fardu kifayah tu orang lain mengaji, kita tak payah pun tak apa. Hak mana? Hak ada kepenak, hak orang kata budak-budak pondok, budak-budak tahfiz yang nak mengajarkan orang luar pula. Mereka perlulah dalil-dalil ni. Sebab apa? Sebagai hujah untuk mereka. Macam kita ni, orang awam ni, hak mana kita boleh buat dapat pahala, maka buatlah. Jangan duk tanya dalil. Ingat, seseorang anak murid apabila dia bertanyakan kepada guru dia, "Kenapa buat macam ni? Kenapa?" Asalkan tanya, "Kenapa?" sahaja. Kata ulama, maka hilang keberkatan ilmu dalam diri dia. Jangan duk tanya. Jangan duk tanya tu. Kata mana? Jangan duk tanya, "Kenapa kena buat macam ni?" Kan Nabi Musa tunjuk dah dengan Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir pesan, "Hang ni Nabi Musa pula orang kata ni ilmu ada. Jenis ilmu orang kata jenis ilmu ni. Hak Nabi Khidir pula jenis ilmu hakikat dengan ilmu dalam ni. Jadi dia suka tanyalah. Jadi kita kena jaga-jaga. Ni sikit-sikit tanya. Ni kerja kita dunia lah. Jadi kita kena jaga. Ni nak buat apa dia? Ambil hak orang walaupun sebilah kayu. Apatah lagi benda yang besar, periuk belanga surau, jangan duk kebah buat balik. Ni dia abang, pinjam sat saya komentar. Tu dia 10 tahun. Tu pun sampai dapat kat JK, aku duk cari pinjam angkut surau buat balik, hilang dia kata, aku beli baru dia kata, jam. Tak apalah ganti balik. Hak tak ganti. Ambil dengan awak balik tu, balas jak-jak surau pun buat balik habis. Jam. Jadi kita mengaji supaya apa dia? Supaya kita tahu yang mana boleh buat, yang mana tak boleh buat. Batal ke tak? Kita antara tu je tuan-tuan. Sah batal ya. Tu paling penting. Sah batal ya kita nak. "Ustaz, sembahyang saya macam ni sah tak?" Sah, okey. Mana dah? Kita nak tu ya, supaya ibadat kita diterima oleh Allah Taala. Ni duk puluh mengaji hadis doa tak doa, hadis ni tak sahih, ni pendapat dia ni lemah. Tu dia. Ada tak? Ada. Dunia lah. Dunia sekarang. Jadi kita kena berjaga-jaga. Dunia sekarang ni, orang macam tu, dia suka apa dia? Macam ni tak boleh buat, macam tu tak boleh buat. Na'udzubillah min dzalik. Kena berjaga. Kena berjaga-jaga. Kemudian dalam hadis yang lain, ni kata apa dia? Walaupun sebilah kayu arak ataupun kayu bersiwak. Besar mana kayu siwak? Besar mana? Besar mana? Agak-agak besar mana? Kecil kayu siwak tu. Tapi tetap masuk dalam neraka. Sebab apa? Sebab tidak dapat halal ataupun tidak dapat keizinan. Jadi jaga-jaga nak ambil hak orang pun. Jaga-jaga nak ambil hak orang. Hari ni mudah orang ambil hak orang. Secara paksaan ataupun secara
Ni orang kata mencuri, merompak. Ni benda tak paksa belaka. Melainkan dia kata, tak apa, nak ambil lah. Tak ada masalah, dong pandai je pun. Tak apa. Nah, kalau kawan pesan lagu tu tak apa. Nah, tu. Kemudian, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata bahawasanya setelah selesai daripada peperangan Khaybar, satu hari selesai peperangan ni, orang Arab ni tuan-tuan, bila dia perang, hak kalah tu, orang kata dah barang-barang orang yang kalah tu mereka sita pasal kita lah, mereka ambil semua. Nah, nak meraihkan bagi orang berperang ni, mereka pakat berbahagi bahagian. Tapi nak dibahagi tu oleh baginda Nabi SAW. Bukan pandai-pandai boleh ambil, aku nak ambil ini, aku nak ambil ini. Dah. Kena bahagi. Kena bahagi dengan elok. Ni. Tu. Tu kita hari ni, bila ada harta, jangan kita bagi suka hati kita. Kita kena buat faraid harta kita hari ni. Sebab apa? Jangan disebabkan kita lebih kasih sayang pada dia ni, kita lebih menyebabkan kita esok terseksa dalam neraka. Bak harta, jaga-jaga. Hari ni orang boleh bergaduh. Sebab seketui batu yang terletak di tanah, boleh bergaduh. Dunia lah. Zaman lah. Tu orang dulu ni dia tak kisah. Orang dulu ni tuan-tuan, dia wakaf tanah ni bukan duk pergi tukar nama apa. Ustaz nak buat pondok ambil tanah ni. Tapi bila mai sampai dekat anak-anak dia tengok ada dia mula nak bergaduh. Ni kita bahaya. Jadi nak buat ilmu ni, nak buat pembahagian harta, bagilah secara ilmu faraid. Berapa sesuai dengan dia adalah kadar perempuan tu berapa, laki tu berapa. Jadi kita tak terseksa dah. Kita tak tertanggung dah. Sebab apa? Kita mengikut apa yang Islam ajak. Tapi kalau kita duk bagi suka hati kita, kita rasa sayang kat dia ni, kita bagi dia lebih. Hak tak sayang, kita bagi sikit, jenuh jawab esok. Kita nak pergi duduk dalam kubur, nak pergi tenang. Tiba-tiba tak tenang, serabut perut. Tu. Apa dia? Kata Nabi, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ada seorang sahabat, si Fulan bin si Fulan mati syahid. Dan si Fulan mati syahid. Sehinggalah dia menyebut nama seorang lelaki. Lalu Nabi berkata, si Fulan itu tidak sama sekali. Lelaki mana? Lelaki yang 3 tu lah. Tidak sama sekali mati syahid. Tu yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Ada 3 golongan yang baik di dunia. Baik sungguh. Tapi mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Macam dia ni sebab apa? Kata Nabi SAW, kerana dia menyembunyikan bawa sorok. Macam kita lah, harta tu perlu dibahagikan. Tapi disebabkan dia bawa sorok sikit, maka Nabi sebut, dia mati masuk dalam neraka. Baik tak kematian dia? Baik. Tapi terima dia masuk neraka. Sebab apa? Membawa sembunyi selendang, kain. Dia berasa lawa lah kot, macam kita lah berkenan. Macam kita berkenan. Ingat, kalau kita nak minta benda-benda yang ustaz kita pakai. Ada setengah orang dia pergi rumah kita, tuan-tuan. Betul lah tu. Nak bagi barang yang kita sayang, tuan-tuan. Satu hari Tok Guru ni, dia ceramah, bubang. Bini dia main dengar kuliah. Tu bahaya kalau awak bini main kuliah. Tuan-tuan tak apa. Ni hak ustaz ni takut tersalah. Bini dia dengar, laki dia kata apa dia? Kita kena bagi barang yang kita sayang. Kemah laki dia. Kemah. Bini dia pun dia fikir, bagi barang yang kita sayang, tak apalah kot. Dia pun balik cari. Laki dia suka pakai baju kot. Baju kot, pergi mana-mana jadi kot lah. Jadi Nora, tak Nora. Nak pergi buat tahlil pakai baju kot. Kawan pun suka pakai baju kot. Balik tu nak pergi doa selamat, dia tanya bini dia, yang mana baju kot abang? Loh, saya dah bagi kot orang dah. Tu dia. Agak-agak dia kata, loh, awak dah pergi bagi kot orang, baju ku tu sayang tu. Bini dia cantah tu pergi. Loh, abang juga cakap suruh bagi benda yang sayang pada orang. Pergi. Tu bahaya bawa bini main kan. Dia kata, laki dia kata apa dia? Aku bercakap suruh orang bagi benda yang sayang, bermaksud aku suruh anak murid aku bagi benda yang mereka sayang kat aku. Bukan aku bagi ke orang. Likuk lagu ni.
kita pun kadang-kadang tengok berkenan. Tengok berkenan pada tu mesti kita nak ambil. Tapi kalau kita nak ambil, kemungkinan besar orang tak bagi. Sebab apa? Nu satgi ramai kalau kita ambil gitu, mesti ramai yang nak. Jadi dia pun bawa sorok. Dia bawa sorok, mati dah, mati. Dia mati. Tapi tak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia bawa sorok selembar kain selendang. Jadi kita kalau nak minta hak orang, mintalah dengan keizinan. Hak guru-guru kita. Ada orang setengah tu dia pergi, dia kata, Ustaz, saya berkenanlah dengan selendang Ustaz tu. Dah berkenan, tak apalah, bagus dah. Bawa mayat hang tukar dengan Ustaz, kan bayar mana pun. Ni hak dia awak balik, Ustaz dia kebah lagi. Nama. Nah. Mananya? Tukar. Ustaz, kita tukar apa Ustaz? Lawa suruh ke selendang Ustaz ni. Sebab apa? Dia nak ambil berkat je kan selendang tu tak tahu mana. Tapi nak berkat. Nak orang kata ada pertalian kasih sayang dengan guru dia, dia ambil. Sama juga. Orang main kata Ustaz lawa serban Ustaz tu. Boleh beluk kat saya tak? Dia kata kat saya aku tuan-tuan. Kita pun buka-buka balut. Ingat dia nak buang, dia belah balik betul kan? Jenuh kejap lah tu kan? Tak kejap dah. Jadi nak buat apa dia? Jangan duk ambil harta orang walaupun selendang, kain yang tak berharga. Melainkan ada musabab yang kita kata tak dapat elok. Contoh, jiran rumah kita tanam buah. Buah tu kalau kita duk kata, buah ni jatuh membazir, takkan nak biar kot. Adalah banyak pendapat. Ada kata boleh ambil, ada kata tak boleh ambil. Jadi kita pun tengoklah hak mana. Takut membazir sangat pun susah juga. Dah tak ada orang dah. Ni kawan duduk dalam rumah, tuan-tuan duduk kebah buah pelang dia. Tak dia kerja. Dia pun nak makan, tuan-tuan duduk kebah buah. Jadi kita kena jaga-jaga. Kemudian, jadi apa dia? Kalau bab harta ni, tolong bagi faraid dengan betul. Cara ikut Islam. Kaya macam mana pun, tak apa Ustaz, kami dah bagi dah sama rata. Jangan bagi sama rata. Boleh berlaku pergaduhan antara satu sama lain. Depan kita mungkin elok, belakang jaga-jaga. Bab harta ni tuan-tuan jaga. Tu jangan ada harta banyak tuan-tuan. Biar sikit tak apa. Biar sikit. Anak-anak kita esok cari lain lah, pandai dia hidup lah. Supaya apa dia? Supaya tak disoal banyak dalam kubur esok. Dalam kubur pun dia kena soal. Patah lagi di pada masyar. Ataupun selembar baju daripada harta rampasan. Patutnya harta rampasan tu bahagi sama-sama. Tapi disebabkan dia berkenan. Dia ambil, dia bawa sorok. Dia ambil, dia bawa sorok. Lalu kata Nabi apa dia? Aku nampak dia berada dalam neraka. Tu kata Nabi, 3 golongan yang baik di dunia tapi masuk neraka. Antaranya apa dia? Yang pertama, golongan orang yang mati syahid fi sabilillah. Dalam hadis ni dia abang kot. Ke depan tu. Ke depan tu saya abang bilas sikit. Orang mati syahid fi sabilillah, dia buat bukan kerana Allah. Hak dia buat kerana Allah tak apalah. Yang kedua, orang yang bersedekah, dermawan, rajin sedekah, tapi dia buat bukan kerana Allah. Yang ketiga, orang yang ada ilmu agama, tapi dia tak sampaikan ilmu agama dia. Ataupun bahasa dia bukan tak sampaikan, dia mengaji ilmu agama semata-mata nak suruh orang panggil dia tok guru, nak suruh orang panggil dia orang alim, nak suruh dia ni. Tu dunia hari ni tuan-tuan. Betul dah lah tu. Allah Ta'ala hantar musibah pada kita. Kerana dunia hari ni, orang beriman banyak dah. Banyak. Tapi tak boleh nak menegur maksiat yang berluasa. Tu kata Nabi SAW, dunia hari ni tanda-tanda dekat nak kiamat. Antaranya, manusia suka menayangkan harta benda mereka. Orang hari ni makan, buat live di Facebook, di TikTok. Tuan-tuan tengok teriak. Akan tidak. Kita tu dia, masa kita, cuba kita tanya. Duk kelebek telefon banyak ke kelebek Quran banyak? Sayalah, bukan tuan-tuan. Cuba kita tanya. Mengikut kajian yang dibuat, antara penduduk yang paling banyak main TikTok, penduduk Taman Seri Intan ni. Mana ada kita lagu tu? Habis TikTok, dia pergi Facebook, lepas Facebook, pergi Instagram, lepas tu pusing. Betul kita. Baca Quran, dah bawa bulan puasa nak main dah. Tu rugi kita. Pejam celak, berapa hari kita nak puasa? Berapa hari? Hai, macam tak mau puasa ya. Nah, lebih kurang 70
76, 74. Kat saya ada tulis 74, siapa benar ni? Nah. Nak puasa tak berapa hari dah. Takkan bulan puasa kita nak baca Quran? Baru ni, abang sikit lah, kita dekat-dekat nak kiamat ni. Antaranya, kita sebelum berlaku kiamat, kita akan kemarau. Kemarau. Tanda dia bila? Baru ni, bulan Ramadan. Bulan Ramadan baru ni, tuan-tuan perasan tak? Perasan tak kami puasa terlepas rasa sedap dia tu. Tak sedap dia tu, tiba-tiba buka puasa dia tu, punya kemas. Punya kemas, sedap-sedap buka puasa. Saya tanya Haji duk buat menatang bernama sampai ralik buka puasa terus tu. Pas subuh tidur, asak bangun. Tu dia. Tak mahu pula PKP tak tahu nak buat apa. Tidur panjang. Allah. Baru ni bulan puasa, kita tak perasan kot. Apa dia? Keluar tiang-tiang yang berwarna merah. Sebelum naik, orang kata waktu matahari naik. Tiang yang berwarna merah, tinggi dia sampai ke langit. Ulama sebut pengkiraan ilmu falak, kita akan kemarau selama 1 tahun. Dalam kemarau 1 tahun, kita akan berlaku krisis makanan. Sampai berbunuhan antara satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Tahu bila? Wallahu a'lam. Nah, 1500 tahun ke? Wallahu a'lam. Dia ada 57 tahun lagi. Kena tengok-tengok tahun ni sebelum puasa. Jahanam. Nah. Yang syoknya, silap aku tak beringat. Itu masalah. Ini sekadar peringatan untuk kita. Jadi, berjaga-jaga. Tanda-tanda dia. Tanda lagi apa dia? Hari ni, orang hari ni, ada harta tunjuk. Ada harta tayang di Facebook. Tayang di status. Tayang segala-galanya. Tunjuk pada orang. Selamat berak saja orang tak buat live. Kalau berak orang buat live, tuan-tuan, dia angkat kaki kamera, angkat. Alhamdulillah, kita hari ni. Agak-agak. Nah, tak jam kita. Selamat berak ya. Mana hari ni? Semua orang nak tunjuk. Unboxing bini pun orang tunjuk dah. Dunia dah. Hari ni. Nabi SAW dunia kita. Nah, melelong kau pergi kat lain lah. Kita. Nah, disebabkan benda. Sama juga, pi rumah kenduri. Kadar sudah, jangan terlebih. Apa? Orang bajet untuk kita lah, tuan. Satu kepala dia bajet RM2, lebih kurang RM6, RM7. Nah, dia bubuhlah benda tu sikit, benda cukup lah, RM7 satu kepala. Tiba-tiba kita pi, disebabkan ikut hawa nafsu, kita ambil banyak. Makan-makan tak sedap tara mana, agak-agak. Kita dah mengambil hak orang lain, agak-agak. Jadi kena berjaga-jaga. Itu pi rumah kenduri, jangan makan banyak. Biar saya seorang sudah makan banyak. Nah. Ustaz pergi rumah tuan-tuan buat kenduri, jamu ustaz pergi banyak sikit. Kepala kambing kena jamu kat dia. Nah, tuan-tuan makan daging biasa. Dalam sedap tak sedap, kita dah ambil hak orang lain. Kita ni orang target RM7. Tapi kalau kita kira-kira lebih 10. Agak-agak. Jadi, jaga-jaga. Jangan ambil hak orang lain. Tapi kalau tahu rumah tu, kita tambah lah. Tak apa, rezeki kita. Dah tambah tu jangan orang gelap plastik pula. Ni orang gelap plastik kuatan bubur balik. Ni jam. Tu. Kadang-kadang benda tu simple. Berapa ramai yang terbuat benda tu. Pergi rumah kenduri makan sudah lah. Makan pula jangan sampai memazir. Contoh dia kata bajet seorang RM7. Kita tengok banyak sangat ni. Buang sikit lah banyak sangat. Supaya dia tak menjadi pembaziran. Supaya kita tak disoal. Orang yang membazir kerana mengikut hawa nafsu. Dah ada, nak lagi. Dah ada, nak lagi. Sampai bila? Sampailah Abang Jamil mampus dia dah. Nak lagi. Last sekali, lagu tu. Kemudian, sikit ni. Islam melarang siapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa izin dari tuan yang memiliki harta tersebut. Islam sangat menghargai hak peribadi seseorang. Maka siapa yang mengambil hak milik orang lain, hendaklah ia segera menyerahkan kembali kepada pemiliknya. Walaupun benda itu hanya sedikit sahaja. Islam cukup menitik berat benda orang, dia jaga. Kita jaga. Macam kita lah. Kena jaga. Orang bagi amanah apa pun, kena jaga. Amanah ni besar tuan-tuan, bukan senang. Nak tanggung amanah ni besar. Jadi, Islam menitik beratkan. Kalau kita tengok ada orang ambil harta orang, pesan kat dia, jangan duk ambil, nak ambil minta izin dulu.
Tambah-tambah pula kalau kawan tu tanam daun kesum ke, contoh. Daun ketum tak apalah tuan-tuan nak ambil daun kesum tu. Daun kesum nak buat laksa. Teringin daun kemat buat laksa, tengok depan rumah tak ada ni, depan rumah kawan dia ada daun kesum dengan bunga kantan. Abang dulu ni aku nak ambil sikit bunga daun kesum dengan bunga kantan nak buat laksa. Dah habaq tuan-tuan, jangan habaq saja, hantarlah semangkuk. Ni dia pelari dalam perut dia, pediah orang dia. Mana laksa? Lah, ingat tak mau. Tu dia. Bagilah kita dah ambil harta orang. Kongsi. Tu. Seseorang boleh dimasukkan ke dalam api neraka akibat daripada mengambil sebatang kayu miswak. Jangan kata ambil kayu ya. Selain daripada kayu yang dinamakan harta orang lain, tidak boleh ambil. Tambah hari ni pula, dunia hari ni dia jenis duk zalimi orang. Ini berzalimi orang. Bak tanah, ambil tanah orang suka-suka hati dia. Lepas tu halau orang, tak bagi terpampasan pula. Oi, jenuh jawab. Simple lah ya. Ambil harta orang, halau orang, tak bagi pampasan. Jenuh jawab esok. Allah, tu tanah tuan-tuan. Kalau sebesar kayu miswak pun kita dah kena azab dah, apatah lagi tanah. Seinci bumi tak selamat kalau kita ambil harta orang. Ada satu orang Pak Long tu dia kata, Ustaz, tahun ni motong getah tak rasa apa, dia kata. Saya motong getah duk ada lebih kurang serelung lebih, dia kata. Nah, letih, dia kata. Tapi tu dia kata, time kutik dapat lebih, mai kat mana pun tak tahu, dia kata. Motong getah sikit lah. Time kutik dapat banyak. Rupanya dia lajak pergi kebun orang. Bahaya lagu ni tuan-tuan. Dia lajak pergi kebun orang buat apa? Tak sekerat kita sudah. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, setakat jual sekerat hari ni boleh banyak dia dah. Saya belanja Ustaz minum kopi. Tu dia. Ambil hak kita. Tambah orang hari ni tuan-tuan. Seinci tanah kalau tuan-tuan halal orang buat kebajikan, tuan-tuan dapat pahala. Kita bab-bab tanah sikit tuan-tuan. Tapi orang hari ni tuan-tuan, dia kadang-kadang buat renovation rumah tanah dia sikit lah. Kangkang gerah ya. Lajak masuk tanah orang. Jaga-jaga. Jaga-jaga. Takut benda macam ni ya, penyebab kita tak selamat. Tu. Macam saya kata tadi ya, motong getah 2 nirai ya, balas kutik tu 10 nirai. Dia punya. Kawan tu pinggang kepala. Perompak mana pula duk balas kerak aku pula dah, dia kata. Rupanya kawan yang belanja minum kopi pergi tadi. Jaga-jaga. Jangan, benda lah tu banyak. Lebih-lebih kita duk pergi masjid, surau orang duk kebas apa dia? Allahumma salli, duk kebas selipar orang, jaga-jaga. Tengok selipar kawan tu berkenan. Jam. Lipar dia tak berapa elok. Kawan tu ada bunga-bunga sikit. Jaga-jaga, jangan buat aku tu. Kemudian, iaitu apabila kita menganggap ringan hal itu dan mati dalam keadaan tidak sempat untuk meminta halal dari tuan punya barang tersebut. Mati tak sempat minta halal. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Jaga-jaga, jangan ambil harta orang. Makan ke, jangan duk ambil apa langsung dah. Benda tanpa keizinan, tuan-tuan jangan duk ambil benda orang. Atau sekalipun barang-barang yang diwakafkan di surau-surau ke di masjid-masjid, jangan kita memandai-mandai. Sekadar pinjam dan pulangkan balik, bolehlah. Tapi kena mesti pulangkan balik lah. Jangan dia buat harta kita pula. Tu. Ada satu tempat tu tuan-tuan, dia belah tempat kami. Saya duk pelik, kenapa barang masak belah tempat saya ni asyik duk hilang banyak? Rupanya orang tu ambil buat hak balik rumah. Kebetulan pergi raya rumah dia, masuk ke belah dapur. Kena getah. Masa macam aku kenal. Barang tu kita beli. Lah, duk tahu ini. Buah aku beli duk tahu ini. Dia tak apa kot. Tu dia. Jangan buat hak milik kita. Kemudian, sikit ni. Oleh itu, hendaklah kita berhati-hati kalau kita berjual beli dengan orang lain. Dan hendaklah kita menjauhi harta-harta yang haram. Dan janganlah melakukan apa-apa kezaliman terhadap hak milik orang lain. Kerana yang demikian itu boleh membawa kepada kebinasaan yang sangat besar sekali. Bab niaga, bab jual beli, jaga-jaga. Jangan duk jual barang orang. Kita pinjam kereta orang, pergi jual kereta orang. Jom, jenuh. Kawan tu pelik, kenapa kereta Belfire boleh murah ni? Rupanya dia balas kereta orang. Ada tak? Ada. Jaga. Nak niaga pula, abang sikit niaga biar jadi orang yang jujur. Masak nasi lemak, jangan duk jual nasi putih. Dia tulis situ nasi lemak tapi jual nasi putih. Jamu. Nasi lemak pun nasi putih.
Letak telak tu belah 180. Nipis piang. Angkat nampak tu negara jiran tu. Nah, bubuh kacang 6 biji. 6 butir kacang, 3 hangit. Popak lekat gigi lah. Ikan masin 3 ekor, tu pun ekor sekat tak ada. Nah, abang nasi lemak tapi nasi putih. Jaga. Ni benda ni lah ni. Biar kita jadi orang mana? Minta maaf bang, saya ni baru duk belajar nak buat nasi putih dulu tak apa dah. Kita abang. Tu kena jaga. Bak jual beli kena jaga. Supaya apa dia? Supaya kita tidak mengundang kebinasaan. Dia potong timun, alhamdulillah dia nak buat timun, tapi timun tak macam timun. Allah tuan-tuan. Jadi kita nak niaga bagi orang makan. Bila nak bagi orang makan biar sedap. Supaya orang tak melaknat kita. Ni kita orang macam mana nak meniaga kaya kalau dah kena sumpah seranah dengan orang. Maklum ni jual nasi lemak je haram gitu dia. Keluar tak agak-agak? Keluar tak? Bukan kata saya. Tuan-tuan pun keluar begitu. Kita beli kena getah. Beli cucuk donat. Tepung tak cukup bulat tengah. Kau ke mana? Jangan buat pasal. Abang kata, bang minta maaf bang, donat ni memang bulat tengah. Lubang tengah. Tuan-tuan pun lambat fikir. Kemudian masalah menggelapkan harta, mengilap kawan orang kata. Kemudian masalah mengelakkan harta. Menggelap ni apa dia? Yakni mengambil lah. Tulis situ ataupun songlap bahasa kita. Masalah songlap harta negara atau harta sesuatu kumpulan, jamaah, organisasi atau yang diistilahkan pada masa sekarang ni dengan apa dia? Korupsi. Tentang nama pun tak tahu korupsi tu. Tuan-tuan ejah sendiri lah nak bunyi lagu mana? Saya tantu je lah. Mengaji sampai darjah 2. Aku tu lah tuan-tuan. Tapi darjah 2 pun boleh jadi Tok Wali tuan-tuan. Tu. Nak kata apa dia? Tak kira lah sama ada kita duduk dalam jemaah. Ada orang. Contoh kita tolong ejah sewa. Tak apa kita sewa ni aku ejah lah. Dia ejah, kawan tu pun kata kat dia. Nak bayar berapa pun tak apa. Dia kata aku tu tak apa lah. Kawan pihak bak dalam mesyuarat, tuan tu minta 300 Padahal tuan tu tak minta apa pun. Nak bagi berapa pun tak apa. Dia pergi minta dalam mesyuarat, kata sewa kita 300 mereka pun bayar. Satu apa ni? Bila sampai kat tuan tu sampai 100, 200 dia kebah. Tak boleh. Ni istilah ambil hak orang. Istilah kita ambil hak orang. Jaga-jaga. Dah kita habaq sendiri nak bagi kat dia 300. Bagi 300 ni dah. Siap dia kata apa dia? Tolong bagi siap kat kawan tu. Berapa pun tak apa. Lebih ambil kahang. Tu dia. Jangan bersekongkol dengan orang macam ni. Ambil hak orang lain. Bila kita janji nak bagi seorang 300, maka bagi 300. Saya mudah aja. Kalau duit kuliah saya tak cukup, saya tunggu depan pintu biar dapat. Malam ni kira tak dapat, siap aku tunggu depan pintu dulu. Salam garu tangan ni sampai kebah tangan duk garu, tak faham. Allah, maknanya kita ni ambil harta orang. Tapi kalau kita abang siap, ni aku upah aku pergi apa ni, minta maaf lah saya kena ambil sikit duit minyak nak beli barang. Tak apa, kita kena abang. Walau dalam organisasi kita, jangan ambil harta orang tanpa keizinan. Lepas tu orang kata ni mana selek duit ni? Lupa nak abang, baru ni aku isi minyak, ada receipt saat aku cari. Mana kita kena abang? Supaya benda tu jadi halal. Perbuatan kita halal. Sikit lagi tuan-tuan. Siapa duk pusing jam sampai 8.40 dah. Tu dia tuan-tuan. Setahun tak main tuan-tuan jadi tuan-tuan. Saya duk kejap ni. Sekejap bas saya hari ni balik naik bas. Driver tolong bawa. Kemas tak kemas? Lalu bawa ni hari ni orang tolong bawa. Goyang kaki lah. Tapi tu dia duk kena ikut masa mereka tu yang masalah. Tu sikit. Nak berhabis dah. Kemudian adalah satu amalan yang terkutuk dan dosa yang sangat besar. Sekalipun yang disonglap itu hanya seharga selembar baju saja. Tuan-tuan, baju pagoda berapa ringgit? RM15. Contoh. Walaupun seharga tu saja, terkutuk perbuatan dan dosa besar. Walau bukan RM15 sekalipun. Apa dia? Songlap sekupang. Tak minta izin, harta orang lah. Kalau kawan tu kata ni aku nak kira hang beli rokok tak? Contoh.
Nah, jangan tengok lain macam pula. Rokok tu biasalah. Nah, duk abang kat saya, ustaz saya ni barang-barang yang haram-haram ni tak masuk dalam badan saya tak. Ada satu orang Pak Long di kampung saya. Ustaz tu penggalak saya tak pergi. Saya ni vaksin benda haram ni saya tak mau dah. Sambil duk rokok dong, sambil duk isap. Mui nafas. Kata awak haram. Dah depa duk babi dalam vaksin tu. Tu dia. Babi, Pak Long nampak ke depa babi? Dah depa duk kata, kok lah Pak Long nampak nurse duk pergi tangkap babi seekor cucuk orang. Awak Pak Long duk isap rokok tu ada kurma lah. Sengak tu hewan. Jangan buat pasal tuan. Dah tak mau jangan cari alasan aku tu. Cari alasan munasabah ni. Mana dia? Walaupun duit itu harta orang, maksud dia harta organisasi ataupun hak milik orang, harus dipulangkan dengan jumlah yang perlu kita pulangkan. Ha? Orang minta kira kita ni jumlah ni. Banyak ni kita bagi balik. Ni ada ni. Dia tak apa ambil ke hang, baru jadi hak milik kita. Tapi lagi di mana tak bagi, takkan dapat. Tu bahaya. Bab ni dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sikit. Hadis ini adalah di atas merupakan suatu ancaman, amaran yang keras sekali dan peringatan yang tegas agar seorang jangan berbuat khianat terhadap hak milik orang yang banyak yang diamanahkan ke atasnya. Contoh orang bagi kita jaga tanah, kita pergi jual tanah orang. Orang tak boleh. Amanah tu kena jaga. Orang bagi kita pinjam bersekat, dia pergi jual bersekat orang. Tak boleh. Jangan. Amanah tu kena jaga. Keras itu akan diambil sekalipun ke atas seorang yang telah gugur di medan perang dengan badan yang berlumuran dengan darah, yang telah mempertaruhkan nyawa sebagai tanda kesetiaannya kepada perjuangan. Walaupun dia telah berjuang fisabilillah, disebabkan dia ambil wak sorok, kain selembar, baju sikit, tetap dia masuk dalam neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita jangan ambil harta orang, no? Yang ada pesan diri anak-anak kita nak ambil benda orang, minta izin dulu. Pesan pada diri kita nak ambil harta orang, minta izin dulu. Apatah lagi kalau ia hanya seorang karyawan atau pegawai biasa yang tidaklah begitu bermakna bagi pengorbanan yang diberikan. Maksudnya kita ni orang biasa aja, tak seloknya tak payah duk ambil lah. Kalau orang tu kata ambil lah sikit duit minyak, tak apalah, boleh lah kita ambil. Sebab apa? Orang atasan tu bagi keizinan. Kalau kita pandai-pandai saja, jangan. Takut apa dia? Takut tak berkat. Takut masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kena jaga-jaga. Moga-moga Allah hindari kita daripada penyakit yang suka mengambil hak milik orang tanpa keizinan, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat pada kita. Cukuplah tu, sekadar tu saja. Yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada masa sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan saya malam ni minta awal, tak ada nak makan dah. Kalau tuan-tuan nak bagi juga, saya angkut semua lagi nah. Jangan risau. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.